Seterusnya kita tengok tentang rawatan estetik dan pembedahan plastik. So, Mesyuarat Kerajaan Negeri Selangor 2015 mengharuskan dengan syarat tiada kemudaratan kepada kesihatan dan tidak mengubah ciptaan Allah. So, tak ada masalah. Asalkan tidak mudarat dan tidak mengubah ciptaan Allah. Maknanya kalau berlaku kebakaran ke apa ke nak perbaiki kan, itu satu yang dibenarkan. Seterusnya kaedah virtual autopsy dalam bedah siasat. Okey. So Fatwa Kerajaan Negeri Selangor 2007 mengatakan hukumnya wajib jika dia memenuhi keperluan dan jika diberi keutamaan berbanding kaedah bedah siasat yang diamalkan sekarang. Seterusnya isu yang agak kontroversi iaitu kadar alkohol dalam makanan. Okey. So alkohol itu sesuatu yang haram diminum dan najis kan. Contohnya apa-apa minuman lah yang diperolehi daripada proses pembuatan arak, hukumnya adalah najis. Tetapi alkohol yang diperolehi bukan melalui proses pembuatan arak, dia tidak najis, tetapi haram diminum dalam bentuk aslinya kerana ia adalah racun dan boleh membunuh. Contohnya inilah kita punya yang kalau di lab biasa guna alkohol kan. Itu alkohol tu haram diminum sebab apa? Sebab dia membahayakan, bukan sebab dia memabukkan kan. Ataupun alkohol hand sanitizer contohnya. Dia adalah sesuatu yang dicipta di makmal lah kan, disuling di makmal. Dia berbahaya kerana boleh membunuh lah. Okey. Selain itu, air yang dibuat, diniatkan dan cara prosesnya seperti arak, sama ada banyak atau sedikit kandungan arak atau disuling alkoholnya, hukumnya adalah masih haram. Okey. Tetapi hukum boleh jadi harus bagi makanan atau minuman yang mengandungi alkohol secara semula jadi atau secara sampingan semasa proses pembuatan. Contohnya mungkin tapai. Tapai itu terdapat alkohol yang terhasil secara semula jadi kan, melalui proses penapaian itulah. Okey. So selain itu, makanan atau minuman yang harus juga makanan atau minuman yang mengandungi bahan perisa atau pewarna yang mengandungi alkohol untuk tujuan penstabilan. Harus jika alkohol itu bukan dihasilkan dari proses pembuatan arak, kuantiti alkohol dalam air itu tidak memabukkan dan kadar alkohol tidak melebihi 0.5%. Okey. Untuk ubatan dan pewangi yang mengandungi alkohol sebagai pelarut, dia tak ada masalah, dia harus jika alkohol itu bukan dihasilkan dari proses pembuatan arak. Okey. Seterusnya isu perceraian melalui email atau SMS atau sekarang mungkin guna WhatsApp kan. Okey. Menurut Mesyuarat Majlis Fatwa Kebangsaan 2014, jatuh talak jika talak dalam bentuk tulisan yang soreh, iaitu jelas daripada suami yang ditujukan kepada isterinya. Okey, dan jika disertai dengan niat. Semua perceraian itu hendaklah dikemukakan kepada Mahkamah Syariah untuk mensabitkan talak. Okey. Tetapi talak yang dilakukan dengan menggunakan alat komunikasi moden ini adalah satu kaedah perceraian yang tidak menepati adab perceraian yang digariskan syarak. Kiranya tak manis lah orang kata. Seterusnya IVF iaitu bayi tabung uji. Okey. So hukumnya sah dengan syarat pencantuman benih itu adalah pada suami dan isteri yang sah dengan cara yang terhormat. Okey, bayi yang dilahirkan melalui tabung uji tak ada masalah, kita boleh menjadi ayahnya boleh menjadi wali dan dia berhak menerima harta pusaka daripada keluarga yang berhak. Okey. Tetapi dia tidak sah jika pencantuman benih bukan daripada suami dan isteri yang sah dan jika prosesnya bertentangan dengan Islam. Okey. Seterusnya penggunaan vaksin. Okey, so ada berbagai vaksin lah kan. So yang isunya adalah vaksin yang menggunakan bahan daripada haiwan, terutamanya daripada babi kan. Okey, so dalam kes ini vaksin Menetra hukumnya harus kerana proses penghasilannya tiada komponen bahan mentah daripada bahan yang diragui syarak. Okey. Dia tiada perkongsian processing dia tu dengan produk vaksin tidak halal dan bahan-bahan yang baik. Okey. Seterusnya hukum berkaitan euthanasia. Euthanasia ini biasanya kita panggil mercy killing. Okey. So mercy killing ni contoh dia muzakarah Majlis Fatwa telah membuat keputusan bahawa menghentikan hayat hidup seorang sebelum dia disahkan mati dengan menggunakan apa-apa cara dan bersandarkan kepada
apa-apa alasan adalah haram dan dilarang oleh Islam. Okey, so muzakarah memutuskan perbuatan mempercepatkan kematian melalui amalan euthanasia adalah haram menurut Islam kerana ia menyamai perbuatan membunuh dan juga bertentangan dengan etika perubatan di Malaysia. Okey. So, sabda Nabi SAW, janganlah kamu mengharapkan kematian. Jika seorang itu baik, boleh jadi ia menambahkan kebaikan. Dan jika seorang itu buat dosa, boleh jadi dia bertaubat dan menghadap redha Allah. Okey. Namun begitu, kalau pakar perubatan telah mengesahkan bahawa jantung atau otak pesakit telah berfungsi secara hakiki contohnya, dan dia disahkan tak mempunyai harapan untuk hidup, dia hanya bergantung pada bantuan sokongan pernafasan, muzakarah memutuskan bahawa tindakan memberhentikan bantuan sokongan pernafasan tersebut adalah dibenarkan oleh Islam. Kerana apa? Pesakit telah disahkan mati oleh pakar perubatan dan sebarang rawatan lagi memang tak boleh buat apa. Okey. Tapi kalau boleh dirawat, kena rawat. Tapi kalau memang dah tak boleh buat apa, otak dah mati, jantung dah mati, dibenarkan untuk ditamatkanlah bantuan pernafasan tu. Okey. Muzakarah juga memutuskan bahawa dalam kaedah perubatan mati otak atau brain death. Okey, brain death ni dianggap sebagai satu kematian. Dan kalau dah disahkan oleh pakar, maka semua hukum telah sabitlah, semua hukum berkaitan kematian oleh syarak. Jadi boleh hentikan rawatan bantuan sokongan kan. Tapi waris-waris pun perlu bersetujulah dan disahkan oleh dua pakar perubatan yang tidak terlibat dalam urusan penerimaan organ. Okey, kenapa? Sebab biasanya orang yang brain death ni biasanya organ-organnya akan diminta untuk didermakan. Okay. So jadi bila pakar itu terlibat dengan urusan penerimaan organ, dia macam ada conflict of interest lah. Kan? Jadi untuk elakkan conflict of interest itu, orang hanya doktor yang tidak terlibat dalam urusan penerimaan organ saja dibenarkan oleh untuk mengesahkan isu brain death ni lah. Okey. So, setakat itu saja untuk minggu ini. InsyaAllah kita sambung topik seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.